Assalamualaikum semua. Apa khabar? Cikgu berharap semua sihat hari ini. Pastinya kamu semua dah bersedia dan menunggu-nunggu untuk kita belajar hari ini, iaitu dalam kelas PDPR, iaitu pengajaran dan pembelajaran di rumah bagi subjek Bahasa Melayu. Hari ini kita akan belajar bagaimana kita nak membina ayat berdasarkan bahan rangsangan, iaitu gambar. Jadi hari ini Cikgu Bob akan tunjukkan kaedah yang paling mudah. Sebab itu, apa yang ingin Cikgu Bob jelaskan bahawa perkara yang paling penting apabila kita nak membina ayat ni, kita kena faham konsep dulu. Konsep nak membina ayat tu bagaimana. Kalau awak tahu konsep dan awak tahu skill, mudah. Sangat mudah nak membina ayat. Jadi untuk permulaan ini, sebelum itu Cikgu terlupa pula. Sebelum itu jangan lupa subscribe, like dan share SK Pintas Raya Channel. Kerana dalam channel ini ada pelbagai aktiviti PDPR yang dijalankan oleh cikgu-cikgu di SK Pintas Raya. Jadi boleh consider dalam tu. Jadi kita tak nak buang masa, kita teruskan perbincangan kita pada hari ini. Cikgu Bob nak tunjuk, sebelum tu semua dah maklum lah kan, kita nak bicara tentang ayat kan. Jadi Cikgu Bob nak tunjuk tentang jenis-jenis bahan rangsangan, iaitu gambar dalam hal membina ayat. Jadi biasanya kalau kita membina ayat berdasarkan bahan rangsangan ini, gambar-gambar ini terbagi kepada dua jenis. Jenis yang pertama iaitu gambar berkenaan dengan suasana, aktiviti atau tentang gambar tersebut. Jadi itu ialah jenis yang pertama. Contoh macam suasana, macam inilah. Beginilah gambar suasana. Suasana di perpustakaan, suasana dalam kelas, dan biasanya apa saja yang kamu nampak di situ, aktiviti atau apa saja dalam gambar itu kamu boleh bina ayat. Itu tentang suasana. Manakala jika kamu jumpa soalan yang minta kamu tulis 5 ayat tentang aktiviti, maka kamu hanya bina ayat berdasarkan aktiviti yang kamu nampak dalam gambar tersebut. Misalnya di sini dalam gambar ni ialah gambar aktiviti di dapur. Ada aktiviti memasak, menggoreng ke, menyusun pinggan ke, mencuci pinggan ke. Jadi itu ialah jenis aktiviti. Manakala satu lagi bahan rangsangan yang berbentuk tentang gambar pula. Maksudnya arahannya dia akan diberi ialah kamu bina ayat berdasarkan yang lengkap tentang gambar. Jadi kalau tentang gambar ni, kalau kamu jumpa soalan tentang gambar ni, kamu boleh membina apa saja yang kamu nampak dalam gambar. Katakanlah dalam gambar tu ada lembu, boleh kamu tulis ayat bina tentang lembu tu. Lembu tu sedang makan rumput ke, begitulah contohnya. Tapi kalau tak ada, jangan kamu bina katakan pula. Jadi ini jenis yang pertama. Manakala jenis yang kedua ialah soalan jenis bertema. Soalan jenis tema. Jadi tema ni ada dua pula. Satu tema berkenaan dengan cara-cara atau langkah-langkah, dan dia biasanya ada satu tajuk khusus. Misalnya dalam gambar ni kita lihat tajuk khusus dia ialah penjagaan kesihatan. Maka kelima-lima ayat yang diberi itu kamu mesti tulis berkenaan dengan cara-cara menjaga kesihatan. Jika tajuk dia tema dia berkenaan dengan cara-cara menjadi pelajar cemerlang, maka kamu kena bina 5 ayat, dan berdasarkan 5 ayat itu mesti semua menjurus berkenaan dengan cara-cara menjadi pelajar cemerlang. Macam tu. Jelaskan? Faham kan? Itu jenis. Jadi jenis ni kena faham. Yang kedua, tema ni, dalam tema ni juga ada tentang kegunaan. Misalnya dia bagi gambar lembu seekor kat tengah tu. Lepas tu ada macam-macam lah. Lembu tu susunya boleh buat apa, dagingnya boleh buat apa. Jadi kamu kena bina ayat lah berdasarkan gambar-gambar yang diberi tu. Dan seterusnya apa yang perlu kamu lakukan apabila kamu nak membina ayat. Cikgu Bob akan tunjukkan secara ringkas apa yang perlu kamu lakukan. Yang pertama ialah kamu perlu memahami bahan rangsangan tersebut. Macam mana nak faham? Macam tadi dah Cikgu Bob dah tunjuk tadi kan. Dua perkara tadi tu. Pastikan jenis dia dulu. Bertema ke, dia nak suasana ke, dia nak aktiviti ke, kamu pastikan dulu. Yang kedua, jadikan ayat tersebut, pastikan ayat yang kamu bina itu ialah ayat penyata yang sempurna. Yang sempurna tu maksudnya ayat tu tak ada kesalahan lah. Subjeknya, predikatnya disusun dengan betul. Orang faham, itu ayat yang sempurna. Ayat ni gramatis, itu ayat yang sempurna.
Seterusnya, ayat mesti berdasarkan gambar. Ayat tersebut mesti berdasarkan gambar. Awak tak boleh imajinasikan sendiri nak bina ayat tersebut, tak boleh, salah. Kamu kena bina ayat tersebut berdasarkan gambar. Apa aktiviti yang kamu nampak dalam gambar tersebut, itu yang kamu akan bina. Okey. Seterusnya, yang terakhir, perkara yang perlu kamu lakukan dalam hal membina ayat ini, pastikan kamu buat semakan. Jangan sesekali kamu dah siap, okey dah, kamu biarkan, lepas tu hantar pada cikgu. Saya ulang sekali lagi, tolong semak. Apa perkara yang kamu nak semak? Misalnya perkataan. Tengok perkataan tu sesuai tak. Ejaan yang kamu tulis, jangan salah ejaan. Ejaan, tanda baca. Dan biasanya kalau kita sebut ayat penyata, kita hanya guna tanda nokta. Ayat penyata hanya guna tanda nokta. Kalau kamu letak tanda soal, dia dah jadi ayat tanya. Jadi tanda baca tadi, ayatnya tu janganlah tunggang terbalik. Kan? Ayat jangan tunggang terbalik. Lepas tu yang terakhir sekali, ayat itu ada imbuhan. Pastikan imbuhannya tepat, betul dan sesuai kamu gunakan dalam ayat tersebut. Okey. Seterusnya, apa yang perlu ada dalam ayat. Itu penting. Selain daripada kamu dah faham jenis tadi, kamu dah tahu juga apa yang perlu kamu lakukan, kamu juga perlu tahu apa yang perlu ada dalam ayat. Okay, apa yang perlu ada dalam ayat? Okay, dalam ayat perlu ada dua perkara khas. Asas ni. Dua ni. Iaitu apa dia? Perlu ada subjek. Apa dia subjek? Iaitu siapa yang kamu nampak dalam gambar. Dan Cikgu Bob nak bantu kamu. Kamu boleh pilih. Ada 3 yang kamu boleh pilih. Senang kan? Apa dia? Kamu letak nama boleh. Kalau kamu nampak lelaki, kamu letakkan nama Bob ke. Bersalah guna nama saya. Kan? Nama Anwar ke Ahmad. Boleh letak. Asalkan lelaki, gambar tu lelaki, nama lelaki. Kalau nampak perempuan pakai tudung, Fatimah ke. Ataupun rambut dia panjang, nak tulis siapa nama dia? Lechmi ke. Tak ada masalah. Okey. Dan perkara yang asas yang kedua yang perlu ada dalam ayat ialah predikat. Apa predikat yang perlu kita letak di situ ialah apa perbuatan yang kamu nampak dalam gambar. Dan hal ini melibatkan kata kerja. Itu awak kena faham dan jelas. Jadi adik-adik, dua perkara asas ni yang perlu kamu tahu, iaitu subjek dan predikat. Ini mesti ada dalam ayat. Okay, bagaimana kita nak wujudkan subjek dan predikat ini? Tengoklah. Kita tengok dalam gambar tu ada nama tak, ada jantina tak, pekerjaan ke mana-mana yang awak sesuai. Dan kalau predikatnya pula apa dia? Apa kata kerja yang kamu nampak dalam gambar tersebut, itu yang kita jadikan predikat. Misalnya di sini. Okay, saya ambil satu contoh. Kamu lihat di sini. Ini gambar. Ini gambar dia. Okay, apa subjek dia? Okay, subjek yang kita boleh letak di sini ialah kamu nak letak nama pun boleh. Kamu nak letak jantina pun boleh. Kamu nak letak pekerjaan pun boleh. Kalau pekerjaan, letak tukang masak. Kalau nak letak jantina, letak wanita pun boleh. Perempuan pun boleh. Kalau kamu nak letak subjek nama, kamu boleh letak nama. Misalnya saya letak di sini wanita, iaitu jantina. Jelas dalam gambar ni wanita. Jadi predikatnya apa yang kamu nampak di situ? Dah pastilah kamu akan nampak dia menggoreng ikan atau memasak. Tak kisah, tak ada masalah pun. Jangan kamu kata di situ dia sedang mengundi tepung. Dah tentulah salah. Kamu tak mengikut gambar yang diberikan. Jadi apabila kamu dah kesan subjek, kamu dah kesan predikat, maka kamu letak ayat yang lengkap. Tulislah ayat lengkap. Misalnya seorang wanita, tambah penjuru bilangan kan. Seorang wanita menggoreng ikan di dapur. Kan di dapur tu sebagai perluasan ayat. Okey. Kita tengok pula gambar yang kedua. Kan gambar kedua ni pun sama juga. Kamu boleh letak nama ke, kamu boleh letak jantina ke. Kalau kamu kena letak pekerjaan pun boleh, tak ada masalah kalau kamu sesuai. Kan? Jadi subjek di sini saya nak letak, masih lagi saya nak letak jantina, iaitu budak lelaki. Kamu tengok budak lelaki ni, apa budak lelaki ni buat? Okey, budak lelaki ni dia yang saya nampak di sini dia menyusun buku. Jelas kan? Adakah kamu nampak dia sedang mencuri buku? Itu yang negatif. Jangan wujudkan unsur negatif dalam kita membina ayat. Pastikan semua positif. Semua positif. Dan biasanya bahasangan tidak berbentuk negatif, tidak ada gambar negatif. Gambar orang nak mencuri, tak ada. Gambar orang nak meragut, ada, tak akan berlaku macam itu. Yang pasti ini dia sentiasa positif. Jadi apabila kamu dah selesai, dah dapat subjek dan predikat, kamu dapat kesan, barulah kamu bina ayat yang lengkap. Sebagai contoh, di sini seorang budak lelaki menyusun buku. Saya tambahlah nak buat perluasan ayat kan, buku yang bersepah.
pastilah dia bersepah baru dia susun. Kalau takkan dia nak susun buku yang elok teratur kan. Jadi barulah kita lengkapkan ayat kita. Jadi kita pastikan hal ini berlaku. Okey, kita tengok pula gambar yang seterusnya. Gambar ni misalnya, gambar ni nampak? Jelas kan? Subjek, kamu nak pilih apa subjek di sini? Jantina ke, nama ke, pekerjaan ke? Kalau tak ada rasa yang sesuai pekerjaan, letaklah nama Aini. Dan ingat, Aini ialah kata nama khas. Ingat, Aini ialah kata nama khas. Okey, jadi predikatnya apa yang kamu nampak dekat gambar tu? Apa yang kamu nampak? Semua orang tahu bahawa Aini sedang menunggang basikal. Ada kamu nampak dia menunggang kuda? Tak ada kan? Jadi janganlah kamu tulis itu menunggang kuda. Kamu jelas kamu nampak dia menunggang basikal, maka tulis dekat situ Aini menunggang basikal pada waktu petang misalnya. Pada waktu petang itu ialah perluasan ayat. Jelas kan? Macam itulah. Itu je. Apa yang susah sangat? Okey, misalnya gambar yang terakhir ni. Ni. Kamu pilih. Kamu jawab sendiri. Walaupun cikgu tak dengar, jawab sendiri. Dah tahu kan? Saya letak sini Aiman. Senang, Aiman. Jelas ni budak lelaki. Nama Aiman lah. Takkan letak nama Aminah pula tak sesuai. Jadi predikatnya kita letak bermain bola sepak. Jelas dia tu. Dia bermain bola sepak. Maka dah dapat subjek dan predikatnya secara asas. Jangan lupa. Barulah kita bina ayat yang lengkap. Aiman bermain bola sepak di Padang. Okey, kenapa cikgu tak letak penjodoh bilangan? Seorang Aiman bermain bola sepak di Padang. Sebab Aiman itu ialah kata nama khas. Jadi kata nama khas tak perlu penjodoh bilangan. Jika kamu letak penjodoh bilangan, maknanya ayat awak itu salah. Yang boleh kita letak penjodoh bilangan, misalnya seorang budak lelaki. Kata nama budak lelaki, baru letak seorang. Sekumpulan. Jelas maksud saya? Jadi itu je langkah-langkah nak bina ayat. Okey, jadi untuk yang kali ini kita belajar asas je dulu. Nanti pada sesi akan datang, cikgu akan ajar pula bagaimana kamu nak buat perluasan ayat yang cantik. Bila baca tu dramatisnya ada nanti pada siri-siri yang lain. Okey, untuk siri yang ini cukup ini saja dulu. Balik rumah ataupun di rumah nanti, ni dia. Buat latihan berdasarkan 4 gambar ini. Hantar kepada saya melalui Google Classroom dan pastikan dalam setiap ayat itu, dalam setiap gambar, dan pastikan setiap ayat yang awak bina itu ada subjek dan predikat barulah ayat. Susun begini. Dalam gambar tersebut. Susun start dari gambar tu, bawah dia subjek, predikat, ayat. Gambar 2, subjek, predikat, ayat. Gambar 3 begitu dan seterusnya gambar yang keempat. Selesai hari ini. Ringkas tapi insya-Allah padat. Saya rasa semua boleh semua jelas dan faham bagaimana kita nak membina ayat dengan cara yang mudah. Jadi untuk itu hari ini itu saja sedikit penerangan perbincangan daripada Cikgu Bob. Cikgu berharap kamu jelas dan faham dan kamu dah boleh membina ayat. Kamu boleh membina ayat secara asas. Jika ada pertanyaan, kamu boleh hubungi saya dalam Google Classroom, boleh bertanya dan insya-Allah saya akan jawab dan akan respon. Itu saja untuk hari ini. Dalam kelas membina ayat bersama Cikgu Bob. Apa yang saya harap semua faham. Dan sebelum kita berakhir di sini, pastikan subscribe, like dan share SK Pintas Raya Channel. Seperti yang saya nyatakan, banyak bahan-bahan PDPR dalam SK Pintas Raya Channel. Jangan lupa subscribe, like dan channel. Itu saja untuk hari ini. Yang penting adik-adik, tolong jaga diri dalam keadaan kita COVID masih lagi berluasa di Malaysia ni. Bukan di Malaysia saja, malah di serata dunia. Jaga diri, jaga SOP. Kita jaga kita. Saya dah tak sabar nak jumpa awak ni. Semua guru dah tak sabar nak bersemuka dengan anak muridnya. Rindu sangat dengan wajah-wajah awak. Okey, jadi itu saja. Kita jumpa lagi. Jangan lupa anda bersama Cikgu Bob. Jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Kita jaga kita.